أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga beradanya kita dalam majlis ilmu dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkatan dan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita untuk kita mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara sebagai insan, sebagai makhluk yang bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. InsyaAllah pada pagi ini saya akan menjelaskan, kita akan berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan salah satu daripada sifat lagi daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni berkaitan dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saya masuk kepada berkaitan dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, sedikit untuk kita berkongsi berkaitan dengan motivasi kita datang ke masjid. Apa motivasi kita datang ke masjid ini? Apa perlunya kita mengerjakan sembahyang secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala? Pertama sekali yang disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang yang rajin ke masjid ini. Salah satu daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillahi liyaqdi fariidatan min faraidillahi kanat khatwatahu ihdahuma tahuttuhu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man tatahhara fi baiti, sesiapa yang bersuci, sesiapa yang berwuduk, fi baitihi, di rumahnya. Hadis ini menyebutkan siapa-siapa yang datang ke rumah Allah tadi dia berwuduk di rumah. Berwuduk di rumah. Sebenarnya Nabi dah ajar lama dah, tapi kita berwuduk di rumah bila? Sejak Covid. Nabi dah ajar kita dah lama dah berwuduk di rumah, bukan berwuduk di masjid. Berwuduk di masjid ni mungkin dalam perjalanan terkentut, terbatalkan dan sebagainya, wuduk di masjid. Tapi Nabi dah ajar kita berwuduknya berwuduk di rumah, bukan berwuduk di masjid. Ya, berwuduk di masjid. Saya rasa bendahari boleh tengok carta pula, graf
bil air di masjid. Bandingkan sebelum PKP dengan semasa PKP. Sepatutnya semasa PKP ini dia punya graf bil air sepatutnya menurun. Ni kita dah masuk balik. Moga-moga ianya sama, tetap juga dalam keadaan yang kadar yang rendah. Nabi dah ajar kita lah, lama dah sebenarnya berwuduk daripada rumah. Okey. Summa masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dia berjalan. Dah berwuduk di rumah, dia berjalan ila baitin min buyutillah, dia berjalan, dia menuju ke salah satu daripada rumah-rumah Allah, yakni masjid ataupun surau. Liyaqdi faridatan min faraidillahi. Dia berjalannya itu menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sembahyang yang telah difardukan oleh Allah. Yakni tak kira lah subuhnya sampailah kepada Aisyahnya, tak kira. Yang ianya sembahyang fardu untuk menunaikan kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanat qatwatahu ihdahuma tahuttuhu khati'atan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kedua-dua langkahnya, khatwatahu, kaki kiri dan kaki kanannya itu ihdahuma, yang mana kaki itu salah satu daripadanya tahuttu khati'atan, menghapuskan dosa. Bagi setiap langkah kita melangkah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dihapuskan dosa. Wal ukhra tarfa'u darajatan, dan kaki satu lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarfa'u darajatan, akan mengangkat darjat seseorang hamba itu. Dalam hadis ini nak menyebutkan bahawasanya bila mana kita menapak ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan akan diangkatkan darjat seorang itu dengan satu langkahnya dan dihapuskan dosa dengan satu langkahnya. Disebutkan dalam hadis ini salah satu daripada kita nak mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajinlah menapak ke masjid. Rajin-rajinlah sampai ke masjid, rajin-rajinlah kita berjalan kaki ke masjid sekali sekala. Kalau mampu jauh sikit, tak jadi masalah. Kita alhamdulillah, masjid kita, parking kita agak jauh. Kenapa alhamdulillah? Ni dah baca hadis ini. Nak menapak kita, biar menapak dia jauh sedikit, supaya moga-moga Allah Subhanahu wa taala hapus dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Bila mana kita masuk ke rumah Allah, sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kita nak masuk, malaikat sedang menanti kita di pintu masjid. Malaikat menanti. Ada siapa nampak malaikat tadi? Nampak tak malaikat tadi? Nampak ni berat ni kalau tuan-tuan nampak ni. Nak pergi berguru ni kalau nampak malaikat ni. Sampai saja di pintu masjid, malaikat kata apa? Malaikat sambut dengan doa. Malaikat sambut dengan doa. Apa doa yang diucapkan oleh malaikat yang kita tidak dengari, yang disebut dalam hadis baginda, tuan-tuan boleh rujuk di antaranya dan disebut dalam Riyadhus Salihin. Kalau tak silap saya, hadis nombor 11. Apa doa yang dibaca oleh malaikat ketika mana menyambut orang masuk masjid ini? Doa pertamanya yang disebut oleh para malaikat,
Allahumma arhamhu. Yang pertama. Apa yang malaikat minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang masuk masjid itu, diminta oleh malaikat, didoa oleh malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah dia. Maknanya orang yang datang masjid ni Allah kasih dekat dia. Malaikat minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala, minta dengan Allah, orang yang masuk masjid itu dengan doa yang pertama, sebab dia ada 3 doa. Doa pertama yang disebutkan oleh malaikat adalah Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah dia. Masya Allah tuan-tuan, kalau kita dapat kasih sayang Allah, dapat perhatian Allah, dapat berkaitan dengan rasa kasih kita kepada Allah, Allah kasih kepada kita. Itu yang pertama. Allahumma arhamhu, yang pertama. Yang keduanya didoakan oleh para malaikat yang menyambut kita di pintu masjid. Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah. Doa yang kedua yang dipohon oleh para malaikat bagi orang yang masuk masjid, doa yang kedua adalah apa? Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah dosa si fulan bin si fulan yang masuk dalam masjid ini. Si fulan bin si fulan yang scan MySejahtera, si fulan yang menulis nama di buku, yang tak tulis jangan masuk. SOP tuan-tuan, itu SOP. Maknanya apa? Orang yang masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini akan menerima doa daripada malaikat ini. Yang keduanya, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampuni dia. Dan yang ketiganya, Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubat hamba-Mu yang masuk dalam masjid ini, terimalah taubatnya ya Allah. Kalau kita dapat 3 doa ini tuan-tuan, 3 doa ini, Allahumma arhamhu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma tub alaiha, Allahumma tub alaihi. 3 doa ini bila mana kita masuk masjid, para malaikat akan mendoakan bagi orang yang masuk masjid. Apa lagi yang kita nak tuan-tuan? Apa lagi yang kita nak kalau dah berjaya mendapat kasih sayang Allah, dah berjaya mendapat keampunan Allah, dah berjaya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, apa lagi yang kita nak? Kalau ketiga-tiga perkara tersebut kita dapat dengan doa daripada para malaikat tadi, diberikan kerahmat kasih sayang Allah kepada kita, diberikan kepada kita keampunan, diterima taubat kita, apa lagi yang kita nak? Sedangkan itu di antara matlamat utama sebagai seorang hamba dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan, doa yang kita sebut dalam doa kunut kita ketika mana duduk antara 2 sujud kita, bukankah doa yang sama yang kita baca ketika mana berkunut dan juga ketika mana kita duduk antara 2 sujud? Tengok balik doa kunut dan apa tasbih yang kita baca, apa doa yang kita baca ketika duduk antara 2 sujud. Bukankah ketiga-tiga itu termasuk Allahumma arhamhu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma tub alaih? Berulang-ulang kali tuan-tuan kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan doa yang dipanjatkan oleh para malaikat untuk orang yang masuk rumah Allah,
untuk orang yang beribadah dalam rumah Allah diperkenankan doa tersebut. Itu sebagai muqaddimah untuk kita pada pagi ini. Muqaddimah untuk kita pada pagi ini. Sedikit i'lan, hari ini kita tuan-tuanlah mengundi. Tak, ya, mengundi. Saya pun mengundi juga, ya. Saya pun mengundi juga. Tapi tak nak sentuh lah, ya. Tak nak sentuh. Kau ada sikit-sikit, nanti kita cuitlah sikit. Okey? Jadi apa sifat yang saya nak sebutkan pada pagi ini untuk sama-sama kita hayati. Kita ambil satu sahaja sifat daripada akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan sebagai al-itqan. Al-itqan ataupun diterjemahkan sebagai dedikasi. Dedikasi. Dedi je kasih, ya. Mami tak kasih. Dedi saja. Betul lah tu. Nak minta semua minta dengan dedi. Ya. Melalui mami. Mami minta dekat dedi. Okey. Apa yang dikatakan berkaitan dengan itqan ataupun apa yang dikatakan yang disebut berkaitan dengan sifat dedikasi. Dalam bahasa agak moden disebut sebagai dedikasi. Dalam bahasa yang mudah yang disebutkan itqan ataupun dedikasi itu adalah bersungguh-sungguh dalam setiap perkara yang kita lakukan. Bersungguh-sungguh dalam setiap perkara yang kita lakukan. Apa jua perkara yang kita lakukan, hendaklah dilakukan dengan cara yang disebut sebagai itqan, dengan cara yang bersungguh-sungguh. Perancangan dalam kehidupan kita ini hendaklah disusun dengan cara yang terbaik, dengan cara yang elok, dengan cara yang sempurna. Bersungguh-sungguh kita dalam bekerja. Bersungguh-sungguh kita dalam menjadi sebagai seorang ibu dan ayah. Bersungguh-sungguh kita. Tanpa ada rasa bosan, tanpa ada rasa jemu, sifat itqan ini mesti ada dalam kehidupan kita. Yang paling utama sifat itqan yang mesti ada dalam kehidupan kita ini sudah pastilah sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh kita menjalankan tugas sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan berkaitan dengan itqan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dalam surah yang sering menjadi bacaan sebelum tutup malam kita, iaitu surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk di antara surah yang sering kali dibaca sebelum kita menutup malam kita. Sering kali kita membaca berkaitan dengan surah Al-Mulk. Saya nak petik ayat yang kedua sahaja, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ayat yang kedua daripada surah Al-Mulk? Alladzi khalaqal maut wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah sebut apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah yang mentakdirkan adanya mati dan adanya hidup. Kenapa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah antara kamu yang terbaik amalnya, berkualiti amalannya.
Wa huwal azizul ghafur, dialah yang maha kuasa untuk membalas amal kamu, dan juga sifat Allah Al-Ghafur, yang maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Dalam konteks ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sifat itqan dalam kehidupan ini, ataupun disebut sebagai ketekunan dan juga keprofesionalannya. Dalam kehidupan kita ini, apa jua kedudukan kita, apa jua keadaan kita, mestilah kita tekun dalam melakukan sesuatu perkara. Kerana inilah yang disebutkan oleh Allah sebagai apa? Ujian kepada kita. Dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketekunan kita dalam beribadah senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itulah yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini, mana satu di antara kita ini ahsanu amala, yang terbaik amalnya, yang berkualiti amalannya. Sebab itu salah satu daripada contoh yang saya sebutkan dalam muqaddimah tadi, orang yang berdisiplin dalam diri dia, orang yang ada disiplin dalam diri dia, yang disebutkan dalam hadis tadi, dia berwuduk daripada rumah, berjalan ke masjid, masuk dalam masjid sambil berdoa masuk masjid, dan disambut dengan doa para malaikat, dan diteruskan dengan niat i'tikaf, dan terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya dah sebut dah dulu sedikit sebanyak, kita datang masjid ini bukan macam kita bertandang ke rumah orang. Kita masuk masjid bukan kita bertandang macam kita bertandang di rumah orang. Kita bertandang di rumah orang macam mana kita masuk di rumah kawan kita, dia ulu air, kita pun menyembang sana, menyembang sini. Daripada menyembang hal kampung sampai hal negeri, sampai hal negara, sampai hal antarabangsa. Patah balik. Baru hirup kopi yang terakhir, Assalamualaikum, balik. Itu kita bertandang di rumah sahabat-sahabat kita, di rumah kawan-kawan kita. Tetapi bila mana kita bertandang di rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan niatnya niat i'tikaf, tidak lain tidak bukan niatnya nak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita samakan kita pergi ke rumah sahabat-sahabat kita, rumah kawan-kawan kita, kita samakan dengan masuk masjid. Tak sama. Sebab masuk ke masjid ini merupakan pintu pahala bagi orang yang nak beramal. Masuk masjid merupakan pintu pahala bagi orang yang nak beramal. Bukan tak boleh nak beramal di luar masjid, boleh. Tapi bila masuk saja ke masjid, ini merupakan tempat beramal, tempat untuk mencari pahala. Rugi sangat kalau orang yang masuk ke rumah Allah, masuk dalam masjid, dia tidak melakukan ibadah, terutama sekali dengan niatnya, niat i'tikaf. Dengan dia membersihkan diri dia, terutamanya berkaitan dengan hadasnya, maknanya nak pastikan dia duduk dalam masjid itu dalam keadaan dia bersuci. Bila mana bersuci ini dengan niat i'tikaf, daripada mula masuk masjid sampailah dia belum berhadas, sampailah sebelum mana dia batal wuduk dia, selagi itu dia sentiasa didoakan oleh para malaikat dengan doa yang tiga yang saya sebutkan tadi. Dengan tiga doa yang saya sebutkan tadi daripada hadis Nabi tadi, makna katanya sepanjang waktu berkenaan sentiasa didoakan oleh para malaikat.
Maka nak sebutkan sedikit sebanyak, jagalah adab kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa rupa masjid berkenaan, apa rupa surau berkenaan, beradablah kita ketika mana mengunjungi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa adabnya? Sebab masjid ini lubuk tempat kita cari pahala. Apa adabnya? Jagalah sepanjang masa kita berada di masjid. Ianya merupakan ibadah. Berbanding dengan kita bertandang ke rumah sahabat kita, berbanding dengan kita bertandang di rumah jiran kita, beza. Sama ada kita bertandang ke rumah jiran kita itu, dia akan menjadi kawasan untuk mendapatkan pahala ataupun kawasan untuk mencari dosa. Na'udzubillah. Kalau kata menyembangnya itu, bercerita benda yang baik, insya-Allah dia akan dapat pahala. Terutama sekali pahala menziarahi jiran, pahala menghadiri jumpa kawan dan sebagainya, silaturahim dan sebagainya, insya-Allah dia dapat pahala. Tapi kalau bertandangnya itu ke rumah jiran, untuk menceritakan tentang keburukan orang, masuk pintu rumah sahabat, masuk pintu rumah jirannya, dia akan menjadi pintu bagi pintu dosa. Pilihlah. Pilih. Kita dah berapa puluh tahun dah, orang kata apa, dengan majlis ilmu dan sebagainya, sedikit sebanyak kita dah banyak berkaitan dengan, kita dah belajar berbagai-bagai guru yang mengajar, berbagai-bagai ustaz yang mengajar dalam dan luar negeri dan sebagainya. Panduan dah ada. Sebab itulah kita bila mana kita masuk rumah Allah, sifat itqannya bila mana duduk di rumah Allah, beribadahlah bersungguh-sungguh, ambil peluang. Dan juga bila mana diberikan izin untuk kita bertandang, mengunjungi sahabat dan sebagainya, ambil peluang untuk cari pahala, bukan untuk menambah koleksi dosa. Itu pesanan untuk saya dan untuk semua juga. Ingat, bila bertandang ke rumah sahabat kita, ke rumah jiran kita, cari peluang untuk tambah pahala, bukan untuk tambah dosa. Tuan-tuan boleh faham lah kot, tak cerita dah. Senang cerita, kita ingat tu je lah. Cari peluang. Sebab itu Nabi sebut, apa yang Nabi sebut, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dari sudut percakapan, apa yang Nabi pesankan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa-siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata-kata dengan kata-kata yang khairan, kata-kata yang baik. Tak ada kata-kata yang baik awliyasmut, ataupun diam. Ataupun diam. Maknanya apa? Nabi nak suruh kita bila mana kita bercakap, bila mana kita melontarkan perkataan tersebut, biarlah perkataan yang khairan, perkataan yang baik, perkataan yang berfaedah, perkataan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan yang mengundang kemurkaan Allah. Percakapan kita di zaman moden, di zaman mutaakhirin, percakapan yang tidak bertapis. Kita duk marah dengan anak-anak zaman moden sekarang ini dengan bahasa yang berbagai-bagai. Kita pun tak boleh nak tangkap bahasa yang digunakan oleh anak-anak sekarang. Bahasa tulisan. Kalau tak percaya, tuan-tuan buka WhatsApp ataupun WhatsApp lah, anak-anak kita ni WhatsApp lah sebagai contoh. Tengok satu WhatsApp, dia kepada kawan dia dan kawan dia kepada dia. Confirm susah kita nak faham.
Kalau tak percaya, lepas kuliah ni tuan-tuan balik cek. Bang, ayah nak tengok telefon, bawa sini. Tengok password. Password pun kita tak tahu tak dengan telefon anak ni. Dia password macam-macam password. Cari, rupanya password dia apa? Cap jari ibu kaki padan muka. Cari, rupanya password dia. Dia scan ibu jari dia. Ibu jari kaki. Selalu gunakan ibu jari ataupun jari telunjuk dan sebagainya. Punya tak pergi buka telefon tak. Okey, dah boleh buka. Tengok satu mesej. Allahu Rabbi. Tuan-tuan kena tengok baru tuan-tuan tahu apa yang anak tuan-tuan tu tulis. Macam-macam tuan-tuan zaman kita sekarang ni. Itu dia tak lafazkan tuan-tuan, tapi dia hanya sekadar tulis. Sekadar tulis, sekadar type pada telefon dan sebagainya. Belum dia lafazkan lagi, dia tulis je dulu. Yang dia tulis itu pun Masya Allah, kita nak baca pun nak kata aku ke, nak kata engkau ke, nak kata diorang ke, apa ke. Itu belum lafaznya lagi tuan-tuan. Mungkin di depan kita dia bercakap dengan kita, dia bermuamalah dengan kita, tak ada masalah. Tapi bila bermuamalah dengan kawan-kawan, moga-moga tidak diselitkan dengan perkataan-perkataan yang pelik-pelik. Jangan sampai perkataan satu zoo Melaka disebut. Binatang apa yang dekat zoo Melaka semua disebut. Apa sahaja binatang yang dia tahu, semua dia akan sebut. Itu kadang-kadang bahasa yang tidak baik. Bahasa yang digunakan oleh anak-anak janganlah pula digunakan oleh bapak-bapak dan mak-mak. Kalau digunakan oleh bapak-bapak dan mak-mak, maka satu level lah di antara mak bapak dengan anak. Mak bapak sudah pasti terlebih dahulu makan garam daripada anak. Makan garam. Mak bapak sudah pasti mendahului daripada anak-anak. Jadi mak bapak hendaklah menunjukkan satu etika yang ditunjukkan oleh Nabi SAW yang disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi berkaitan dengan itqan. Jadi kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh yang macam mana, seperti mana yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang menyebutkan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Kena ingat balik dalam kehidupan kita ini sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang nak bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya. Nabi SAW sebutkan innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai idza amila ahadukum, apabila kamu melakukan sesuatu pekerjaan, ayyutqinahu, pekerjaan yang kamu lakukan itu dengan tekun, dengan sifat itqan yang saya sebutkan tadi. Makna katanya, hendaklah kita menjadikan agenda dedikasi ini, agenda yang disebut sebagai itqan ini, hendaklah kita menjadi seorang Muslim yang profesional. Beribadah, kita beribadah dengan cara yang profesional. Beribadah kita dengan ibadah dengan strategi yang baik. Beribadah kita dengan cara yang terbaik, sehingga kan kita akan menjadikan perkara yang sekecil-kecil perbuatan kita hinggalah perkara yang besar-besar-besarnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya perbuatan yang sekecil-kecil kita buat hinggalah kepada sebesar-besar perbuatan yang kita buat, tidak lain tidak bukan nak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sekecil-kecil tuan-tuan? Masuk masjid. Sekecil-kecil yang boleh kita buat. Sambil-sambil kita masuk masjid,
Selipar kita, kasut kita. Tak. Sambil-sambil duduk melangkah, dengan kaki pun boleh susun kasut ataupun sandal. Itu kecil, sambil-sambil lalu dia. Sambil-sambil lalu. Kita pergi tandas, sambil-sambil lalu saja, tengok. Tak tutup ataupun tak rapat, sambil-sambil lalu je kita rapatkan. Kita tengok masuk tandas ataupun mana-mana lampu sebagai contoh, mana-mana kipas sebagai contoh, tidak ada orang, waktu pun dah cerah, apa salahnya sambil-sambil lalu tutup? Kadang-kadang benda ni orang tak apa nak perasan kadang-kadang. Kenapa tak tutup? Bukan aku yang buka. Habis. Kenapa tak tutup? Bukan aku yang buka. Sambil-sambil lalu, kita boleh tutup, tak ada masalah. Tapi bila mana tidak ada sifat profesional ibadah dalam hati dia, bukan aku yang buka. Sama juga dengan sampah. Bukan aku yang buang, orang lain yang buang. Bila mana tidak ada sifat itqan dalam kehidupan kita, kehidupan ini akan menjadi lebih tidak elok. Contoh air, berlaku pembaziran. Andai kata rosak, reportlah, jangan dibiarkan. Andai kata lampu rosak, report, supaya tidak berlaku pembaziran. Itu profesionalnya. Barulah kita nampak pengurusan kita, pengurusan yang baik. Bila tengok masjid sebagai contoh, kita bagi contoh masjid lah sebab kita duduk dalam masjid. Kalau kata tak boleh tutup, report, supaya boleh dibaiki, supaya air yang mengalir itu boleh diberhentikan. Perkara yang sama juga, pembaziran boleh kita hentikan dengan segera. Itu profesional, sekecil-kecilnya. Apatah lagi masuk dalam ruang masjid, dalam ruang sembahyang, ketika mana kita betul-betul beribadah, sembahyang dan sebagainya, profesional kita. Sepatutnya imam tak perlu nak sebut lagi, luruskan saf, penuhkan saf hadapan. Tak perlu lagi dah. Kalau kita betul-betul profesional, kita akan duduk pada saf yang telah ditetapkan, kita akan penuhkan saf walaupun tidak diarahkan oleh imam. Itu profesional. Ini kadang-kadang susah nak duduk saf depan. Susah, tak tahulah macam mana. Ini kita sebut hati ke hati lah, senang ceritanya. Nak masuk saf depan ni, nak masuk saf depan, kadang-kadang kita, wallahualam, tambah-tambah sekarang ni pakat-pakat bawa sejadah masing-masing kan, sejadah pula tebal. Tak? Susahlah nak alih sejadah apa semua. Okay. Kan dah baca hadis. Apa yang Nabi sebut? Andai kata kita tahu kelebihan saf depan itu, kita akan mengundi macam hari ini. Engkau tak dapat undi, aku duduk belakang. Aku dapat undi, aku nak pergi depan. Tak. Sikitlah. Sikitnya. Ini baru relax saja. Agak-agak lah kalau setiap nombor. Ada nombor kan? Ada nombor kan? Nombor dua biasanya belakang imam. Nombor 2 dekat sejadah tu dah ada RM50. RM50. Nombor 3 RM49. Yang dia datang nombor 50 tinggal sekupang. Dia tak boleh jadi, esok aku kena mai awal. Mana Haji dapat sekupang? Nak buat apa sekupang punya pun? Agak-agak kalau ijazatan kuasa masjid boleh buat macam tu agak-agaknya. Memang. Berlumba-lumba orang datang awal. Pintu masjid tak buka lagi dah beratur dah tuan-tuan. Macam ada sales. Dekat apa? Pasaraya. Sanggup beratur sebab apa? Dia tahu sale ini. Dia tahu berkaitan dengan jualan murah ini. Dia tahu, dia sanggup sebelum tutup pintu, sebelum buka pintu masjid lagi, dia dah tahu. Sama dengan pasaraya.
Dia sanggup untuk beratur walaupun pintu belum dibuka. InsyaAllah kita akan makin awal sikit. Tuan-tuan nak pergi, nak buka pintu apa, pusat mengundi kan, pergilah awal tuan-tuan. Ya, pergi awal. Sebelum pukul apa? Pukul 4 ke pukul 5? Sebelum pukul 5 petang. Okey. Sampai pukul 5 petang, polis tak bagi masuk, jangan marah pula. Jangan marah. Siapa suruh pergi lambat? Ini duk bergaduh dengan polis pula. Apa ni, orang nak mengundi pun tak bagi. Menghalang hak asasi manusia. Siapa suruh datang lambat? Datang awal lah ya. Ni hujan ni tuan-tuan ni. Ya. Dengar radio semalam, bomba Melaka pun dah standby. Mana-mana kawasan yang banjir akan dibawa dengan bot sampai ke pusat mengundi. Okey. Penutup. Kesimpulan saya nak sebut di sini untuk saya dan untuk semua. Profesionallah kita dalam beribadah. Kita membantu di antara satu sama lain. Dalam ibadah kita, macam saya sebutkan tadi, kita dah belajar penuhkan saf, rapat elok kalau rapat, susun ikut susunan yang betul, betulkan saf. Imam tak perlu sebab kita saf pun dah ada garisan, dah lurus cantik dah. Dah belajar. Sawu sufufakum, samakan saf. Itu pun kadang-kadang kadang-kadang lah, bukan selalu, kadang-kadang ataupun jarang-jarang. Saya pernah tengok kadang-kadang ada yang sampai satu kaki tuan-tuan, berbeza dengan orang lain dalam satu saf. Satu kaki tuan-tuan. Kalau satu kaki tu, orang berdiri di hujung tu dengan tumit di hujung, tumit dia di depan. Tak apalah kalau kata saf rakaat pertama itu cantik, rakaat kedua tu ke depan sedikit, tak jadi salah, reverse lah balik sikit. Kalau sembahyang itu sembahyang 4 rakaat, kalau kata satu rakaat dia bergerak ke depan 3-4 inci, sampai 4 rakaat dia akan ke depan daripada jemaah yang lain. Bila mana kita ke depan, memang akan ke depan sikit sebab kita bangun daripada sujud dengan cara yang berbeza. Macam saya sebut dulu lah, macam bekhu kita ni lah. Ya, dia punya tangan tu banyak. Sambil-sambil nak bangun kan, berubah kedudukan kaki kita. Jadi sama-sama kita fikirkan, ilmu fiqh kita dah belajar, profesionalkan kita dalam kita beribadah untuk meringankan tugas-tugas imam. Sebagai contoh, nak mengingatkan, memang tugas imam nak mengingat, tapi kita sebagai profesional, kita sebagai makmum, sebagai ahli jemaah, kita buat apa yang sepatutnya kita buat. Jangan nanti diarahkan oleh imam baru kita nak buat sepatutnya. Yang pertama, bersungguh-sungguh dari sudut dedikasi kita, itqan kita dalam ibadah kita, daripada sekecil-kecil perkara hinggalah kepada sebesar-besar perkara. Dan yang keduanya, pastikan profesional kita dalam semua tindakan kita di luar daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Profesional yang macam mana? Allah kurniakan kepada kita akal fikiran yang sempurna. Bila mana akal fikiran yang sempurna, gunakan akal kita dalam setiap tindakan yang kita nak buat. Hatta kita nak keluar simpang, saya tahu simpang depan tu sibuk sikit. Profesional yang macam mana? Jangan tuan-tuan nak belok kanan, tuan-tuan bagi signal sebelah kiri. Itu tak profesional tuan-tuan. Jangan nak belok kanan bagi signal kiri, nak belok kiri bagi signal kanan. Itu profesional tuan-tuan. Jadi
dalam kehidupan kita, pastikan laluan yang kita lalu itu laluan yang tepat, laluan yang tidak menyalahi daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah jalan yang lurus, yang sering kita minta dalam sembahyang kita, setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang nak membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu perkataan profesional dalam ibadah. Tindakan kita, tindakan yang profesional untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan kata kita ini manusia yang akalnya sempurna, akal yang salim, akal yang sejahtera. Moga-moga pertemuan kita pada pagi ini pertemuan yang dirahmati, pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat mengundi. Ini kawasan ni dun apa ni? Dun paya rumput. Sia duduk dalam paya. Sia ya. Saya okey juga Teluk Mas tuan. Kalau tak cukup duit pergi Teluk Mas ya. Saya bagilah 1 kilo 2 mana yang ada. Ya, saya Teluk Mas. Tuan-tuan paya rumput ya. Jadi orang paya ni kalau kata banjir relax je tak? Ya. Sebab duduk dalam paya kan. Saya dekat Teluk, tapi Teluk pun Teluk Mas tuan-tuan. Hebat ya. Jadi moga-moga selamat mengundi ya. Ikutlah saluran yang betul. Semak sebelum masuk. Jangan duk bergaduh pula salah saluran dan sebagainya. Tuan-tuan, saya pasti saluran tuan-tuan saluran yang awal tak? Ada saluran 6. Saluran 6 ni semua bayar-bayar saya saja. Tuan-tuan rasa mungkin saluran 1, saluran 2 ni. Ya. Saluran orang dalam ni profesional, pengundi profesional ni, yang veteran-veteran kan. Ya, veteran-veteran. Jangan salah pangkah tuan-tuan ya. Ya, jangan salah pangkah, jangan buat bulatan. Jangan buat 3 segi dan sebagainya. Itu pun tak kena ajar juga, susah lah tuan-tuan. Ya. Jadi cara yang baiklah tuan-tuan ya. Gunakanlah ya kuasa yang ada pada kita, kuasa memilih yang ada pada kita. Pilihlah ya. Saya tak nak sebut apa-apa, cumanya dalam kuliah semua dah terang baik dah. Semua guru dah terang baik dah. Apa ciri-cirinya, apa sifatnya. Pada hari ini tuan-tuan ditakdirkan oleh Allah, diberikan taklif oleh Allah, diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tuan-tuan pilih. Pilihlah yang mana yang terbaik ya, seperti mana yang telah digariskan oleh guru yang mengajar. Pilihlah yang terbaik yang mengurangkan kemafsadatan ya, nak kurangkan mafsadah ya, nak kurangkan kemungkaran, nak kurangkan sebagainya. Cari jalan untuk menambahkan kebaikan dalam kehidupan kita, dalam pentadbiran bagi negeri kita insya-Allah. Jadi sekadar itu saja untuk pagi ini. Saya mohon maaf mungkin ada yang terkasar bahasa dan sebagainya. Apa yang penting kita nak jadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا إنك أنت السميع العليم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.